Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambungan kita seterusnya bagi kitab yang sama, yaitu Bidayatul Hidayah, sampai kepada perbincangan ataupun topik bahagian yang kedua, Al-Qismu Tsani Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi. Bahagian yang kedua daripada perbincangan takwa yang zahir, yang mana sebelum ini perbincangan tersebut berkisar dengan amalan-amalan ketaatan, seperti mana mendirikan salat, dan beliau penulis mengingatkan kita dengan beberapa perkara penting. Antaranya adalah memelihara salat, bukan semata-mata salat fardu yang kita dirikan itu, tetapi juga memelihara salat sunnah. Dan perbincangan itu telah panjang dibahaskan oleh penulis sebelum ini. Adapun di bahagian ini, beliau meneruskan perbincangan berkenaan dengan cara-cara meninggalkan maksiat. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Qismu Tsani Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi. I'lam anna ad-dina syatran. Ketahuilah olehmu, wahai penuntut ilmu, bahawa sesungguhnya agama itu terdiri daripada dua bahagian. Ahaduhuma tarkul ma'asi wal akhar fi'lu ta'at. Pertamanya adalah meninggalkan maksiat, dan yang keduanya adalah melakukan ketaatan. Wa tarkul manahi huwal ashaddu, fatta'atu yaqdiru 'alayha kullu ahadin, wa tarku syahawati la yaqdiru 'alayhi illa siddiqun. Beliau menyatakan meninggalkan tegahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah terlebih berat daripada melakukan ketaatan. Kenapakah beliau menyatakan bahawasanya meninggalkan tegahan ataupun larangan itu terlebih berat untuk dilakukan? Alasannya adalah fatta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Kerana ketaatan itu dapat dilakukan oleh setiap orang. Wa tarku syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Sedangkan meninggalkan syahwat itu, meninggalkan keinginan hawa nafsu itu tidak mampu untuk dilakukan kecuali mereka yang benar-benar menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan sebelum kita melanjutkan perbahasan kepada ungkapan yang seterusnya, sedikit kita menyentuh berkenaan dengan fawaid lughawiyah. Ini agar para pelajar dapat mengambil manfaat, khususnya dalam berinteraksi dengan kitab-kitab bahasa Arab, dan lebih khusus lagi bila mana kita membaca kitab-kitab turas. Di sini kita melihat yang pertamanya, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tarkul ma'asi, meninggalkan segala maksiat. Di dalam kaedah ini disebut sebagai idhafatul masdar ila al-maf'ul.
menyandarkan masdar kepada maf'ul. Apakah yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan itu maksiat. Maka meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita melihat di sini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan wa tarkul manahi huwal ashad. Yang mana secara sudut i'rabnya huwa itu dipanggil sebagai dhamirul fasl. Apakah peranan dhamirul fasl? Namanya pun fasal, memisahkan, membezakan, yang mana peranannya adalah untuk membezakan di antara khabar dan juga sifat. Kalaulah dhamir itu tidak disebutkan di sini, ayatnya akan berubah menjadi tarkul manahil asyaddu. Meninggalkan segala larangan-larangan yang bersangatan. Ia boleh dimaknai begitu. Maka bila mana dimaknai dengan makna yang begitu, ayat ini tidak menjadi sebuah ayat yang sempurna. Tidak menjadi jumlah mufidah. Ia masih lagi memerlukan kepada khabar untuk menjadikan ia sebuah ayat yang lengkap. Maka bila mana didatangkan dhamirul fasli di sini, maka diketahuilah bahawasanya al-ashad itu bukanlah sifat, akan tetapi ia adalah khabar. Maka lengkaplah ayat tersebut, menjadilah ia sebagai jumlah mufidah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara as-su' wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berhijrah dengan sebenarnya itu ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Mujahid yang sebenarnya itu ialah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Maka di sini ulama menyebutkan bagi hawa nafsu itu ada tentera-tenteranya. Tentera hawa nafsu itu disebutkan ada 10. Wa junudul hawa, tentera bagi hawa nafsu itu 10. Apakah tentera itu? Yang pertamanya al-hasad, dengki. Wat-tajabbur, dan yang keduanya at-tajabbur. At-tajabbur ini dimaknai dengan bersifat keakuan. Akulah segala-galanya. Sebab akulah jadi itu dan ini. Sebab akulah lancarnya itu dan ini. Itu ada at-tajabbur. Wal-ujub, ta'jub dengan diri sendiri. Ataupun kalau ananiyah tadi, boleh juga kita artikan dengan keakuan itu dengan arti mementingkan diri sendiri. Tidak mempedulikan perasaan, tidak mempedulikan keadaan, tidak mempedulikan perihalnya orang lain. Wal kibru, takabbur. Wal ghil, ghillu. Ghillu ini adalah dendam. Wal makru, tipu daya. Wal waswasatu, waswas. Wal mukhalafatu fil amr, menyalahi perintah. Wasu'udz dzan, buruk sangka. Wal jidal, dan berdebat. Maka ini adalah sifat-sifat buruk yang ada pada hawa, yang perlu untuk kita perangi, yang perlu untuk kita atasi, yang perlu untuk kita sucikan. Maka tidak ada ilmu yang membicarakan tentang perbahasan ini secara terperincinya, melainkan daripada ilmunya tasawuf yang sedang kita bahaskan ini. Wa'alam annaka
innama ta'sillaha ta'ala bijawarihik wa hiya ni'matun minallahi 'alaik wa amanatun ladaik. Ketahuilah bahawa sesungguhnya maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan semata-mata menggunakan anggota tubuh badanmu. Wa hiya ni'matun, sedangkan anggota tersebut merupakan nikmat. Wa amanatun ladaik, dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ke atasmu. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ala ma'siyatihi ghayatul kufran. Sedangkan anggota tersebut merupakan nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ke atasmu, yang sepatutnya engkau pelihara daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Maka penggunaanmu ke atas nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya pula merupakan puncak kekufuran. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita, di saat kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita akan menggunakan anggota tubuh badan kita inilah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anggota ini merupakan nikmat kurniaan daripada Allah. Bagaimana kita boleh menggunakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu maksud Al-Ghazali daripada apa yang dia sampaikan di sini. Bila mana orang memberikan kebaikan kepada kita, orang bagikan pisau kepada kita untuk kita gunakan pisau tersebut, memudahkan urusan kita, memotong buah, memotong tali dan sebagainya, tetapi pisau tersebut kita ambil, tikam pula tuan yang tolong bantu kita. Maka ini menunjukkan yang kita itu tidak tahu bersyukur. Maka sebab itu di sini beliau menyebutkan ghayatul kufran, kemuncak kepada kekufuran. Maka kufur di sini artinya kufur nikmat. Kenapa? Karena maksud daripada syukur itu adalah sarfun ni'mah ala ma khuliqalah. Syukur-syukur yang kita bahaskan itu, syukur itu artinya adalah kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan objektif penciptaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan mata kepada kita, maka ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Maka bila mana kita menggunakan tidak selari dengan tujuan fungsinya, maka kita dipanggil sebagai orang yang mengingkari ataupun orang yang kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyanatuka fi amanatin awdaka'aha Allahu ghayatut tughyan. Dan pengkhianatanmu, wa qiyanatuka, dan pengkhianatanmu, fi amanatin, kepada amanah, auda'aka Allahu, kepada amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepadamu itu, ghayatut tughyan, merupakan kemuncak durhaka. Jadi di sini kita melihat kepada perkataan auda'a. Auda'a, kalau kita belajar dalam disiplin ilmu fiqh, di sana ada babul wadi'ah. Bagaimanakah peranan muda', orang yang dititipkan sesuatu titipan, diberikan amanah untuk menyimpan sesuatu barangan, dia perlu amanah. Dia perlu menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka sebab itu di dalam kitab fikih, ulama memberikan contoh kesnya. Kalaulah seorang itu dititipkan dengan seekor binatang, maka sudah pasti binatang itu perlu dia bawa keluar untuk mencari makanan ataupun untuk mendapatkan minuman. Maka dilihat,
kalaulah untuk menuju ke tempat makan itu, tidak perlu untuk dia tunggangi, tetapi di saat itu ia menunggang binatang tersebut dan berlaku kecederaan ataupun kebinasaan kepada binatang tersebut, maka ia perlu melakukan gantian. Maka begitu Islam menunjukkan bagaimanakah etika ataupun amanah yang sepatut dan selayaknya dilakukan. Sehingga sekecil perkara begitu, yang mana kita tidak boleh mengambil manfaat daripada titipan yang diberikan itu lebih daripada yang sepatutnya. Maka di sini, bila kita melihat kepada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini, ia memberikan satu gambaran dan peringatan kepada kita bahwasanya anggota ini merupakan titipan. Yang mana perlulah kita jaga titipan ini dengan benar-benar seperti mana yang diamanahkan. Tidak melampaui ataupun tidak melebihi daripada batasan yang ditentukan dan tidak sehingga mengabaikan daripada hak-hak yang perlu untuk kita tunaikan. Maka di sinilah kelebihannya bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Ghazali sehingga menyebabkan kalau kita memerhatikan kenyataan-kenyataan beliau, kita akan benar-benar dapat menjiwai dan memahami sejauh manakah beliau ingin untuk menyentuh jiwa kita terhadap ilmu yang berbentuk tazkiyatun nafsi ini. Fa inna a'dha'aka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha. Anggota-anggotamu itu ialah rakyatmu. Maka perhatikanlah baik-baik bagaimana seharusnya engkau menjaganya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hal ini demikian kerana kalian ialah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Di sini juga sedikit kita menyebut faedah lughawiyah, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya mengambil perkataan ini daripada hadis Nabi SAW. Maka yang mempelajari ilmu balaghah, bab ini dipanggil sebagai bab al-iqtibas, iaitu an yudammina kalamahu kalimatan min ayatin min kitabillahi aw hadisi Rasulillah ila akhir. Iaitu dalam ucapan kita itu kita ada memuatkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka di sini beliau Al-Imam Al-Ghazali memuatkan hadis Nabi SAW dengan menyebutkan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Beliau tidak menyebutkan pun waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daripada awalnya hadis, tetapi kita faham bahawasanya ungkapan ini ada diambil daripada hadisnya Nabi dan ini merupakan bab al-iqtibas di dalam ilmu al-balaghah. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alayka fi 'arasatil qiyamah. Wa'lam, ketahuilah wahai penuntut ilmu, anna jami'a a'dha'ik, bahawa sesungguhnya seluruh anggotamu itu satashhadu 'alaik, akan bersaksi atasmu fi 'arasatil qiyamah, akan bersaksi ke atasmu di padang mahsyar nanti, bilisanin zaliq, dengan perkataan yang lancar dan jelas. Yafdahuka Allah Ta'ala ala mala'in minal khalaiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkap segala rahsiamu di hadapan khalayak ramai. Beliau mengingatkan bagaimana maksiat-maksiat yang kita lakukan ini nanti akan disaksikan di khalayak manusia yang ramai, sehingga akan terdedah segala keaiban kita. Qala Allah Ta'ala yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maksudnya, pada hari lidah mereka
dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri tentang segala yang mereka telah lakukan. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami meterikan mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing. Dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Fahfaz jami'a badanik. Oleh itu, peliharalah seluruh anggotamu daripada maksiat. Wa khususan a'dha'aka sab'ah. Terutamanya anggota-anggotamu yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab. Kerana neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Bagi setiap pintu itu pula ditentukan kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota-anggota tersebut. Likulli babin minhum juz'un maqsum wa la yata'ayyanu litilka al-abwabi illa man 'asa Allah ta'ala bihadhihi al-a'dha' wa hiya al-'ainu wal-uznu wal-lisanu wal-batnu wal-farju wal-yadu wal-rijlu, iaitu mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Maka 7 pintu neraka itu 7. Maka 7 itu, kalaulah syurga, dia dipanggil sebagai darajat. Kenapa disebut darajat? Kerana dia peringkatnya ke atas. Peringkatnya ke atas. Kalau neraka dipanggil sebagai darakat. Kenapa? Kerana peringkatnya ke bawah. Maka ulama menyebutkan neraka peringkat pertama itu Jahannam. Mana kalau kita peringkatkan Jahannam. Kemudian Ladha. Kemudian Hatamah. Maka neraka Hatamah ini tempatnya orang yang mengumpat. Kemudian As-Sa'ir. Kemudian Saqar. Kemudian Jahim. Kemudian Hawiyah. Yang paling asfal, yang paling bawah itu disebut sebagai Hawiyah. Ini tempat bagi orang yang munafik. Wa ammal 'ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fi adh-dhulumat wa tasta'ina biha fil hajat wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat wa ta'tabira bima fiha minal ayat. Adapun mata itu sebenarnya dijadikan bagimu supaya engkau dapat melihat di dalam kegelapan, memenuhi keperluan, memerhatikan keajaiban kerajaan langit dan bumi, serta dapat mengambil pengajaran daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat padanya. Maka itu peranan mata. Itu fungsi mata dijadikan. Kita gunakan mata ini untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita guna mata ini untuk kita perhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, kalau kita yang biasa dengan matan Jawharatut Tauhid, kita ada menghafal bait tersebut, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, kata beliau, fanzur ila nafsika. Perhatikan kepada dirimu. Perhati, fanzur ila nafsika. Summan taqili, kemudian pindahkanlah lil alamil ulwi, tengok kepada langit, summa sufli, kemudian kepada bumi, tajid bihi sun'an badi'al hikami. Maka dengan yang demikian itu engkau akan melihat betapa luar biasanya, betapa hebatnya
Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam ini. Maka itu adalah satu matan yang penting yang mengingatkan kepada kita untuk kita mengambil perhatian, untuk kita melihat dengan pandangan yang zahir pada permulaannya, dan daripada pandangan itu kita mula berfikir, kita mula tadabbur, kita mula berfikir tentang keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fahfazha an thalathah. Kemudian beliau mengingatkan kita dengan katanya fahfazha an thalathah. Peliharalah matamu daripada 3 perkara. An tanzura biha ila ghairi mahramin. Yang pertamanya, pelihara daripada melihat kepada wanita yang bukan mahram. Maka dalam bab ini, kalau kita nak perhalusi, ada dalam kitab fiqh dalam bab perkahwinan. Di sana ada dibincangkan berkenaan dengan melihatkan kepada wanita. Bila mana kita membincangkan perkahwinan, ada di sana hukum pertunangan, bila nak bertunang, nak melihat dan sebagainya, maka di sana dibahaskan secara detail wanita-wanita manakah yang kita boleh lihat dan sejauh manakah, had batasan manakah yang boleh kita lihat. Begitu juga dengan kaum Hawa ataupun bagi wanita, bagaimanakah batasan mereka melihat kepada lelaki dan sebagainya. Itu boleh kita dapati perbincangannya di dalam kitab fikih dalam bab perkahwinan. Wa ila suratin malihatin bi syahwati nafsin. Dan melihat kepada rupa paras yang tampan dengan syahwat. Ini melihat kepada lelaki yang amrad. Au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Melihat kepada seseorang muslim dengan pandangan penghinaan. Ini perlu dijaga daripada adanya pandangan yang begini. Kita tengok dengan pandangan kehinaan. Maka di sana Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau menyebut di antara ciri-ciri bolehnya kita ini berkumpul dengan Nabi Khidir alaihi salam, di antaranya kena salamatu sadar. Iaitu jiwa kita itu tidak punya perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tidak ada pada diri kita ini, pada jiwa kita ini, niat yang jahat, perasaan yang tidak baik kepada orang Islam. Kenapa? Kerana itu akan menyebabkan kita tidak akan dapat bertemunya dengan Nabi Khidir alaihi salam. Au tatalli'a biha ila aibi muslim. Ataupun menggunakan mata untuk menyelidiki aib seseorang muslim. Maka 3 perkara yang disebutkan di sini merupakan larangan yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita gunakan mata kita ini. Sekiranya kita menggunakan, sudah pastilah kita telah menyalahi fungsi daripada penciptaan mata tersebut. Wa ammal uzunu fahfazha an tusghiya biha ila al-bid'ati aw al-ghibati aw al-fuhshi aw al-qawdi fil batil aw zikri masawi'in nas. Adapun telinga itu, maka peliharalah telinga itu agar engkau tidak mendengarkan perkara bid'ah. Maka ini perbincangan yang agak panjang kalau ingin dibahaskan berkenaan dengan bid'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah? Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita untuk kita lari, untuk kita jauhi daripada mendengarkan perkataan-perkataan bid'ah. Ataupun dengan bahasa yang mungkin boleh kita ringkaskan dan mudah untuk kita fahami di sini, jauhilah daripada perbincangan akidah yang sesat seperti mana yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah, oleh golongan Qadariyah, oleh golongan Musyabbihah, oleh golongan Mujassimah, oleh golongan Syiah yang membawa ideologi pemikiran yang sesat.
fahfazha an tusghiya biha. Kata beliau, peliharalah telinga tersebut daripada an tusghiya. Tusghiya ini maknanya mala wa ahsana al-istima'. Dia macam dia mencari-cari. Kalau asra itu dia mail ni dia cenderung, dia muyul. Maknanya bila orang bercakap, dia pun macam nak ambil perhatian di situ. Jadi jangan kita ini sampai nak begitu sekali nak mendengar benda-benda yang tak elok ini bersungguh-sungguh. Ambil perhatian sungguh terhadap benda yang tak elok. Dengar saja perbincangan yang ada unsur mengumpat, unsur yang jelek, bersungguh-sungguh kita mendekatkan telinga kita lagi. Kalau dengar kepada majlis ilmu, kita boleh sambil lewat. Tetapi apabila ada je benda yang berunsur kepada tidak baik, kita nampak kesungguhan itu dengan kita mula mendekatkan diri, merapatkan telinga kepada perbincangan tersebut. Awil ghibati, ataupun mengumpat. Awil fuhshi, ataupun perkataan keji. Awil qawdi fil batil, ataupun perbicaraan yang batil. Aw zikri masawi'in nas, ataupun menyebut keburukan-keburukan orang lain. Fa innama khuliqas laka litasma'a biha kalam Allah Ta'ala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala biha ila istifadati al-ilmi litanala biha al-mulka al-muqima wan-na'im ad-daim. Sebenarnya telinga itu dijadikan bagimu hanya untuk engkau dengarkan Al-Quran. Ini peranan telinga. Allah jadikan telinga kepada kita untuk apa? Untuk dengar benda-benda yang baik. Antara benda yang baik itu apa? Yang utamanya, dengarkan Al-Quran. Hadis Nabi SAW dan kata-kata hikmah para wali, serta untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bagi mencapai kedudukan dan kenikmatan yang abadi. Maka di sana ada nazam yang menyebutkan, al-mar'u in kana 'aqilan wari'a ashghalahu an 'uyubihim wara'uh. Seseorang itu in kana 'aqilan wari'a, jika dia itu orang yang berakal lagi wara'. Bagaimana sifat orang yang begini? Orang itu akal lagi wara'. Jadi wara' itu bukannya hanya jalan menunduk. Ashghalahu an 'uyubihim wara'uh. Kewarakannya itu akan menyibukkan dia daripada membicarakan perihal orang. Kewarakannya itu akan menghindarkan dia daripada membicarakan aib-aib orang. Jadi, sebab itu kita kena perhatikan. Kita ini berada di tahap yang mana? Adakah kita ini orang yang berakal, tidak punya kewarakan, ataupun bagaimana? فَإِذَا أَصْغَيْتَ بِهَا إِلَى شَيْءٍ مِّنَ الْمَكَارِهِ صَارَ مَا كَانَ لَكَ عَلَيْكَ وَانْقَلَبَ مَا كَانَ سَبَبَ فَوْزِكَ فَصَارَ سَبَبَ حَلَاكِ. Apabila engkau gunakan telinga tersebut untuk mendengarkan perkara-perkara yang keji, maka sesuatu yang berguna buatmu pada hakikatnya telah berubah menjadi bahaya ke atasmu. Sara ma kana laka alaik. Benda itu asalnya bermanfaat kepada kita, tetapi nanti akan membahayakan kita. Kenapa membahayakan? Karena nanti kita akan diazab dengan sebab telinga kita itu mendengar kepada yang tidak baik. Padahal Allah telah menyempurnakan, memberikan kita sifat yang sempurna, dapat dengar yang baik, tetapi tidak gunakan untuk mendengarkan benda-benda yang berguna. وَانْقَلَبَ مَا كَانَ سَبَبَ فَوْزِكَ.
Dan sesuatu yang menjadi penyebab kepada kejayaanmu, dengan kita mendengar Al-Quran, dengan kita mendengarkan hadis Nabi SAW, mendengarkan kalam para awliya, itu merupakan penyebab kepada kejayaan kita. Tetapi kita telah gunakan untuk perkara yang tidak sepatutnya. Fasara sababa halakik. Maka ia telah bertukar menjadi penyebab kepada kebinasaanmu. Wahada ghayatul khusran. Ini ialah kemuncak kerugian. Rugilah kita. Wala tazunnanna anna al-isma yahtassu bihil qailu dunal mustami'. Jangan sesekali engkau menyangka bahawa sesungguhnya dosa itu menimpa orang yang mengata sahaja. Kita kadang-kadang kita fikir orang yang kata je lah yang dapat dosa, kita yang dengar tak. Sebab itu di sini dia ingatkan dunal mustami'. Jangan engkau sangka dosa itu hanya terkena kepada yang berkata, tidak kepada yang mendengar. Fa fil khabari anna al mustami'a syariqul qaili wa huwa ahadul mughtabin. Maka di sini Nabi menyatakan berkongsi antara yang mendengar dan juga yang bercakap tersebut. Maka di sini mustami', dia bukan sami', dia ada beza di antara sami' dengan mustami'. Sami' ini dia itu kadang-kadang dia tidak berniat untuk mendengar, tetapi bila orang bercakap dia dengar. Mustami' ini dia ada usaha nak mendengar. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi ada memberikan kita pedoman. Bagaimana bila kita berada dalam satu majlis, yang mana majlis itu kita terpaksa duduk, tak boleh nak lari, nak keluar tak boleh, nak berpindah tak boleh, sehingga kan menyebabkan kita terpaksa berada bersama dengan mereka yang membicarakan tentang perkara-perkara buruk, membicarakan benda-benda yang keji. Macam mana yang perlu kita buat pada ketika itu? Nak keluar tak boleh, nak menegur nanti membahayakan diri. Maka di saat itu kata Al-Imam An-Nawawi, kita duduk tetapi kita sibukkanlah diri kita dengan perkara yang lain. Sama ada dengan kita berzikir, ataupun kita memikirkan benda-benda yang lain yang menjauhkan kita daripada mengambil perhatian terhadap perkataan mereka. Jadi pada ketika itu, walaupun mereka sedang berbicara, disebabkan kita berada bersama, ya kita akan mendengar, tetapi kita bukanlah mustami'. Bukan kita berusaha nak dengar perkataan mereka, tapi kita dah tak boleh nak lari. Maka itulah pedoman yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, sibuk-sibukkanlah diri kita di saat itu dengan perkara yang dapat menjauhkan kita daripada memberi perhatian kepada perbincangan, perbahasan, dialog-dialog yang mereka sebutkan. Maka kita sibukkanlah dengan zikrullah ataupun dengan perkara-perkara lain. Maka di saat itu kita bukanlah mustami'. Mendengar memang disebabkan kita ada sifat yang lengkap, sifat yang sempurna, kita akan dengar, tetapi kita bukanlah mencari-cari untuk mendengar perkara yang keji tersebut. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Wa ammal lisan fa innama khuliqa laka litukhsira bihi dzikrallahi ta'ala. Dan seterusnya, anggota yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk kita jaga dan kita pelihara adalah lidah. Adapun lidah itu hakikatnya dijadikan bagimu untuk engkau memperbanyakkan zikrullah, membaca Al-Quran, wa tilawata kitabihi, wa turshida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqih, membimbing manusia menuju jalannya, wa tuzhira bihi ma fi dhamirik min hajati dinik wa dunyak, menzahirkan ataupun melahirkan apa-apa yang terbuku di dalam hatimu. Maka kerana itulah peranannya lisan. Lisan itu menzahirkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, di sana dibahaskan kenapakah
ulama menjadikan al-wada' itu daripada percakapan, tidak dengan isyarat, tidak tulisan, maka di sana ada perbincangannya. Sama ada perkara tersebut berkaitan urusan dunia maupun akhirat. Fa iza ista'maltahu li ghairi ma khuliqa lak faqad kafarta bi ni'matillah. Apabila engkau menggunakan lidah itu di luar fungsinya, maka engkau tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaik wa 'ala sa'iri khalq. Padahal lidah merupakan anggota yang paling berkesan ke atasmu dan ke atas orang lain. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Tidaklah menghumbankan manusia dalam keadaan tersungkur ke dalam neraka kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali kejahatan lidah mereka. Maka ini kalau dalam kaedah bahasa dipanggil sebagai idhafatul maf'ul ila al-fa'il. Hasaid ini daripada perkataan daripada hasidah. Makna kalau kita pernah tengok orang mengetam padi, itu mengetam. Maka kalau kita terjemah di sini hasaid ini ketaman lidahmu. Maknanya hasil daripada apa yang lidah ini bicarakan, apa yang lidah ini keluarkan. Maka kaedah menyebutkan di sini adalah sebagai idhafatul ismil maf'ul ila fa'ilih, menyandarkan maf'ul kepada fa'il. Ada kaedahnya begitu, seperti mana tadi kita sebutkan idhafatul masdar ila al-maf'ul. Maka di sana ada syair menyebutkan ihfaz lisanaka wasta'iz min syarrihi innal lisana wal aduwwu dzabihu. Peliharalah lisanmu, ihfaz lisanak, jagalah lidahmu, wasta'iz min syarrihi, dan mohon berlindunglah daripada kejahatannya. Sebab apa? Innal lisana wal aduwwu dzabihu, kerana lisan itu merupakan musuh yang menyembelih. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم ففي الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيحوي بها في جهنم 70 kharifa. Tidaklah menghumbankan manusia dalam keadaan tersungkur ke dalam neraka kecuali kejahatan lisan-lisan mereka. Oleh sebab itu, kekanglah lidahmu itu sekuasamu supaya lidah tersebut tidak menjerumuskanmu ke dasar neraka. Dan kerana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya seseorang itu berbicara dengan sesuatu ucapan, disebabkan itu ia jatuh ke dalam neraka Jahannam selama 70 tahun. Maka di sini ulama menyatakan 70 itu bukanlah sebagai satu tempoh yang tetap, tapi ia melambangkan dengan sebab perbicaraannya itu menyebabkan lamanya dia berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qutila syahidun fil ma'rakah. Diriwayatkan juga ada seorang telah gugur syahid dalam peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail hani'an lahu al-jannah. Lalu ada seseorang yang berkata, untung sekali orang ini karena dia telah berjaya mendapatkan syurga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi SAW setelah mendengar ucapan itu,
Baginda menyatakan, wa ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yabqalu bima la yughni. Bagaimana engkau tahu? Bagaimana engkau tahu yang ia telah mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni. Boleh jadi ia berbicara tentang perkara yang tidak perlu. Maka ulama menyebutkan di sana dalam perbicaraan dalam tutur kata kita ini ada 4. Yang pertamanya, tuturan itu memberikan manfaat. Yang keduanya, memberikan mudarat. Yang ketiganya, ada memberikan mudarat dan juga manfaat. Yang ketiganya, yang keempatnya, tak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Maka sudah pastilah yang hanya boleh untuk kita tuturkan itu bahagian yang pertama. Yang mana bila kita tuturkan itu benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Adapun bila kita bercakap, bila kita berbicara tak bagi manfaat dan tak memberikan mudarat, itu harus akan tetapi kita telah merugikan masa yang ada dengan kebaikan yang sepatutnya kita isi pada masa tersebut. Maka sebab itulah ulama menegaskan, biarlah ucapan yang keluar daripada mulutmu itu hanya berlegar pada bahagian yang pertama, iaitu tidak akan keluar melainkan ia akan memberikan manfaat. Walaupun dibolehkan untuk engkau berbicara perkara yang harus, tetapi sebenarnya engkau telah merugikan masa dan waktumu dengan tidak mengisi waktu tersebut dengan perkara yang akan memberikan manfaat baik dunia ataupun akhiratmu. Fahfaz lisanaka min thamaniyati asya. Maka jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Al-awwalu al-kazibu. Yang pertamanya, jaga daripada dusta. Fahfaz lisanaka minhu fil jiddi wal hazli. Peliharalah lisanmu daripada berdusta, sama ada dalam keadaan serius maupun bergurau. Wala tu'awwid nafsakal kaziba hazla fayatada'a ilal jiddi. Dan janganlah engkau membiasakan lisanmu itu berdusta sekalipun dalam keadaan bergurau. Kenapa? Jangan kita biasakan diri kita ini berdusta dalam keadaan bergurau. Sebabnya fayatada'a ilal jidd, kerana nanti menyebabkan engkau berdusta dalam keadaan serius. Itu yang tak dibenarkan. Kita ini walaupun main-main, tapi disebabkan kerapnya kita melakukan tindakan tersebut, nanti adat kebiasaan itu akan menjuruskan kita berdusta dalam keadaan yang serius. Fal-kadhibu min ummahatil kabair. Dusta itu merupakan daripada dosa-dosa besar. Thumma innaka idza urifta bizalik saqatatis siqatu biqaulik wa tazdarikal a'yanu wa tahtaqiruk. Apabila engkau telah dikenali sebagai pendusta, summa innaka idza urifta bizalik, apabila engkau itu dikenali dengan seorang pendusta, mana kita ni bila suka berdusta, kita dikenali sebagai orang yang berdusta. Saqatatis siqatu biqaulik, maka hilanglah keadilan dan kepercayaan pada ucapanmu. Dia boleh hilang keadilan sehingga kan kita ini tidak diterima penyaksian kita di mahkamah. Sebab itu kalau kita bincang dalam kitab fiqh, ada babus syahadah. Sifat seorang itu boleh diterima penyaksiannya itu ada 5. Di antara 5 itu kena ada adalah. Dan adalah ini syaratnya juga 5. Apa dia? An yakuna mujtaniban lil kabair. Yang pertama, dia itu kena meninggalkan dosa besar. Ghaira musirrin ala sarair, tidak berterusan melakukan dosa kecil. Maka kalau disebutkan ini mengumpat berdusta itu dosa yang besar, maka bila mana kita ini dikenali sebagai orang yang berdusta, kita telah melakukan dosa yang besar, maka akan gugur, akan hilanglah
keadilan kita dan kita tidak dapat diterima untuk menjadi saksi di mahkamah. Maka apabila engkau dikenali sebagai pendusta, maka hilanglah keadilan dan kepercayaan pada ucapan, serta manusia akan merendahkan dan menghinamu. Jadi orang pun akan hina kita, tidak pandang kepada kita. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قُبْحَ الْكَذِبِ مِنْ نَفْسِكَ فَانْظُرْ إِلَى كَذِبِ غَيْرِكَ وَإِلَى نَفْرَةِ نَفْسِكَ عَنْهُ. Apabila engkau ingin mengetahui sejauh mana kejahatan dusta. Jadi kadang-kadang kita ini tak tahu sejauh manakah pengaruh kesan kejahatan. Maka Al-Imam Al-Ghazali di sini memberikan kita pedoman. Yang mana pedoman ini boleh kita gunakan juga untuk tempat-tempat yang lain. Bagaimana kita nak mengetahui betapa buruknya sesuatu kejahatan yang bukan hanya terfokus kepada pendustaan. Kita boleh gunakan kaedah ataupun pedoman ini. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قُبْحَ الْكَذِبِ مِنْ نَفْسِكَ. Apabila engkau ingin mengetahui sejauh mana kejahatan dusta sekiranya engkau melakukan, فَانْظُرْ إِلَى كَذِبِ غَيْرِكَ وَإِلَى نَفْرَةِ نَفْسِكَ عَنْهُ. Maka lihatlah kepada kejahatan dusta yang dilakukan oleh orang lain ke atasmu, dan betapa engkau menjauhi pelakunya. Bila kita berhadapan dengan orang yang macam ni, bagaimana kita tak selesa, kita tak berkenan dan kita akan menjauhi. وَاسْتِحْقَارِكَ لِصَاحِبِهِ. Serta menganggap ianya jahat. وَاسْتِحْقَارِكَ لِصَاحِبِهِ. Dan betapa engkau menjauhi pelakunya, merendahkan serta menganggap ianya jahat. وَكَذَلِكَ فَافْعَلْ فِي جَمِيعِ عُيُوبِ نَفْسِكَ. Begitulah sekiranya engkau ingin mengetahui keaiban dirimu, maka lakukanlah seperti itu pada semua keaiban dirimu. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي قُبْحَ عُيُوبِكَ مِنْ نَفْسِكَ بَلْ مِنْ غَيْرِكَ. Kerana engkau tidak dapat mengetahui keburukan aibmu itu daripada dirimu sendiri, akan tetapi engkau dapat mengetahuinya daripada orang lain. فَمَسْتَقْبَحْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ فَيَسْتَقْبِحُهُ غَيْرُكَ مِنْكَ لَا مَحَالَةَ فَلَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ بِذَلِكَ. Maka apa-apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, maka tidak syak lagi orang lain juga memandang buruk kepada dirimu, maka janganlah engkau suka melakukan perkara tersebut. Seterusnya, berkenaan dengan dusta ini mungkin juga di sana ada isu yang dibangkitkan. Adakah dusta itu dihalang ataupun ditegah secara mutlak? Bagaimana dengan terma-terma yang kita dengar ada disebutkan tipu sunat dan seumpamanya? Maka di sini ada disebutkan, wa'lam annal kalama wasilatun ilal maqasid. Ketahuilah bahawa sesungguhnya perkataan itu adalah perantara yang menyampaikan kepada tujuan. Maka dengan percakapan inilah kita akan dapat sampaikan maksud dan tujuan kita. فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيعًا فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ. Bila mana tujuan ataupun maksud yang kita ingin capai itu boleh disampaikan dengan bahasa yang betul tanpa perlu kepada pendustaan, ataupun boleh juga sampai dengan berdusta, maka pada ketika itu haram untuk kita berdusta. Sebab apa? Kerana kita boleh sampaikannya dengan cakap yang benar. Sebab apa? Kerana tidak ada hajat lagi pada ketika itu untuk berdusta. Wa in amkanat tawassulu ilaihi bil kadhibi wa lam yumkin bisidqi fal kadhibu fihi mubah. Di sinilah
Maka bila mana tidak memungkinkan untuk kita menyampaikan kebenaran itu kecuali dengan berdusta, maka di saat itu berdusta itu diharuskan. Contoh, dalam bab untuk menyelamatkan seseorang daripada orang yang zalim, maka pada ketika itu boleh untuk kita berdusta. Ataupun menyelamatkan wadi'ah, titipan orang, yang mana kalau kita beritahukan kepada orang yang zalim itu, ia akan merosakkan barangan tersebut. Maka kita boleh berdusta. Maka dusta pada ketika itu dibolehkan. Tetapi ada ulama menyatakan, seboleh-bolehnya kita cuba elak daripada berdusta. Nak elak daripada berdusta ini, di sana ada bab dalam balaghah dipanggil babut tauriyah. Tauriyah ni apa? Bahasa mudahnya, kita mengungkapkan yang zahirnya itu nampak macam berdusta, tetapi hakikatnya dia tidak berdusta. Kan di dalam kitab disebutkan, an yaqsida bi'ibaratihi maqsudan sahihan laisa huwa kaziban binisbati ilaih wa in kana kaziban fi zahiril lafzi. Mungkin pada zahir lafaz nampak dusta, tetapi hakikatnya tak dusta. Contoh, ada orang yang akan dizalimi. Maka bila dia sampai kepada kita, kita suruh masuk dalam rumah. Maka rumah itu ada di belakang kita. Maka bila sampainya si yang zalim tadi, si yang zalim tu tanya kepada kita, nampak tak lelaki ni? Kita kata nampak. Dia kata mana? Kita kata tadi nampak dia ke belakang. Maka rumah kita tu di belakang. Jadi dia ke belakang tu betul. Tapi kita tak sebut kata dia masuk ke rumah kita. Maka di sini ada elemen tauriyah. Nampak macam berdusta, tetapi hakikatnya tak berdusta. Memang di belakang pun. Maka ini antara jalan untuk kita nak lari seboleh-bolehnya daripada kita itu berdusta dengan benar-benar berdusta. Tetapi walaupun kalau di saat itu kita berdusta, menyatakan tak nampak dia ke pihak yang lain, pun diharuskan kerana darurah pada ketika itu. Tetapi ada ulama yang mengambil jalan berhati-hati, menyuruh untuk kita ini supaya seboleh-bolehnya elaklah daripada berdusta. Kalau boleh gunakan tauriyah, gunakanlah tauriyah, walaupun syariat membenarkan kita berdusta pada ketika itu. Al-thani, yang keduanya, al-qulfu fil wa'di. Dan yang keduanya adalah memungkiri janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in illa wa tafiya bih. Berhati-hatilah daripada engkau berjanji dengan sesuatu, kecuali engkau laksanakan janji tersebut. Bal yanbaghi an yakuna ihsanuka lin-nasi fi'lan bila qaulin. Akan tetapi sebaiknya, biarlah kebaikanmu kepada manusia itu ialah sebuah perbuatan yang tidak disertai dengan janji. Wa iza turirta ila al-wa'di. Namun apabila engkau terpaksa juga berjanji, fa iyyaka an tukhlifa illa li'ajzin aw darurah. Maka hendaklah engkau berjaga-jaga daripada menyalahinya, kecuali kerana keuzuran atau kemudaratan. Maka jaga janji kita. Maka kalaulah di sana ada sebab yang tidak dapat dielakkan, maka itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Fa inna dzalika min amaratin nifaq wa qaba'isil akhlaq. Hal ini demikian kerana memungkiri janji itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda orang munafik dan tanda-tanda orang yang buruk akhlaknya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in shama wa shalla." Tiga perkara yang apabila berkumpul pada seseorang, maka dia adalah orang yang munafik, sekalipun dia berpuasa dan mendirikan salat.
man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yaitu orang yang apabila berbicara ia akan berdusta, apabila berjanji ia akan mungkiri, dan apabila diberikan amanah ia akan khianati. Al-thalithu al-ghibah. Yang ketiganya adalah mengumpat. Ihfaz lisanaka minal ghibah. Peliharalah lidahmu daripada mengumpat. Fal-ghibatu ashaddu min 30 zaniyatan fil Islam. Kadzalikal khabaru. Hal itu demikian kerana mengumpat itu dosanya lebih besar daripada 30 kali berzina. Demikianlah seperti yang disebutkan di dalam khabar. Wa ma'na al-ghibati an tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ah fa anta mughtabun zalimun wa in kunta sadiqa. Maksud ghibah itu adalah apabila engkau menyebutkan tentang seseorang dengan sesuatu perkara yang ia tidak sukai sekiranya ia mendengarkan. Itu makna ghibah. Kita bercakap, kita berkata tentang suatu perkara di belakang orang. Kita nak bicara tentang Muhammad. Maka perbicaraan yang kita bicarakan itu, kalau Muhammad dengar, dia tak suka. Dia benci, dia marah. Maka itu yang dimaksudkan dengan ghibah. An tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ah. Itu yang dikatakan mengumpat. Mengumpat ni cakap belakang. Bila orang yang kita bicarakan itu, dia dengar. Kalau dia ada sekali, dia dengar, dia tak suka. Jadi itu yang dikatakan mengumpat. Fa anta mughtabun. Maka engkau itu adalah orang yang mengumpat lagi zalim. Sekalipun engkau benar. Walaupun yang kita katakan, Muhammad itu tangannya pendek. Memang tangan dia pendek. Tapi dia tak suka kita sebut benda tu. Sekalipun engkau betul dalam percakapan engkau, engkau itu adalah orang yang mengumpat. Maka dalam bab mengumpat ini, jangan kita faham ia hanya terbatas dengan percakapan. Walaupun Al-Ghazali di sini menyebutkan antazkura, adakah hanya terbatas dengan menyebut? Maka di sini ta'liqnya ulama, sawa'un dzakartahu bilafzik aw fi kitabik, perkataan, penulisan, aw ramasta aw asharta ilaihi bi'ainik aw yadaik aw ra'sik, buat isyarat, buat tulisan, maka itu juga mengumpat. Selama mana isyarat tulisan itu jelas. Wa dhabitul ghibati kullu ma afhamta bihi ghairak nuqsana muslimin fi badanihi aw nasabihi aw qalqihi aw fi fi'lihi aw fi qawlihi aw dinihi aw dunyahu hatta fi sawbihi wa darihi wa dabatihi. Sampai begitu. Maka apa-apa yang kita memberi orang lain faham tentang kekurangan orang Islam. Mungkin bajunya itu tak secantik baju kita. Itu yang dikatakan tu. Hatta fi sawbihi. Bajunya itu mungkin tak sejenamanya baju kita. Mungkin bajunya itu tidak digosok. Maka itu jaga. Kullu ma afhamta bihi ghairak nuqsana muslim. Fa anta mughtabun wa il kunta sadiqa. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita juga. Di sana ada umpatan. Umpatan ulama usul. Ini ulama, cara ulama mengumpat. Dia mengumpat itu nak seolah-olah menunjuk kata dia tak buat dosa. Cara dia bercakap itu seolah penuh dengan ketawadukan.
tetapi hakikatnya dia mengumpat. Ini Al-Imam Al-Ghazali nak mengingatkan kita. Kenapa? Kerana yang baca buku ini mestilah penuntut ilmu. Yang baca buku ini adalah orang-orang yang nak menuju kepada Allah. Takut-takut kita tergelincir dalam keadaan kita rasa kita itu baik. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in. Dia kata, hendaklah engkau berjaga-jaga daripada cara umpatan ulama su. Bagaimana mereka ini? Bagaimana yang dikatakan umpatan ulama su? Wahwa bi an tufhimal maqsuda minka min ghairi tasrihin. Kita sampaikan maksud itu dengan ucapan yang tak jelas. Kita tak kata secara sarahah. Kita tak kata secara terang-terang. Fataqula, engkau katakan, contohnya, aslahahullahu wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani fa as'alullaha an yuslihana wa iyyah. Contoh, ada bila mana seseorang itu, ulama ini, dia ditanyakan tentang seseorang. Bila dia ditanyakan tentang seorang, contohnya, seorang itu ulama juga. Ada ulama itu dia masuk bertemu dengan sultan, bertemu dengan raja. Maka dalam dunia kesufian ini, dia tidak dianjurkan untuk kita mendekati pemerintah. Tapi bila mana ada seorang ulama itu mendekati pemerintah, masuk bertemu dengan sultan, masuk bertemu dengan pemimpin, masuk bertemu dengan kerajaan, maka dia ditanyakan tentang perihal lelaki tersebut. Maka apa jawapannya? Aslahahullahu. Dia kata, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memperelokkan lelaki tersebut, memperelokkan ulama tersebut. Wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani. Aku juga rasa sedih, rasa duka cita dengan apa yang dia buat. Fa'as'alullaha an yuslihana wa iyyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki dia dan memperbaiki kita. Dia nampak macam baik. Dia doa, dia tak nampak secara jelas dia kata, tetapi maksudnya itu sangat tajam. Maksudnya itu sangat tajam dengan menyatakan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala elokkan dia. Maka di situ sudah ada yang pertamanya, dia telah menampakkan ungkapannya itu jelas terkena kepada individu yang dipertanyakan tadi. Bagaimana pandangan tuan terhadap ulama tersebut? Dia pun, moga-mogalah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkanlah dia. Aku juga sedih dengan apa yang dia buat. Itu termasuk daripada umpatan, kata Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa? Kerana telah jelas sangat individu yang dia maksudkan tersebut, walaupun ungkapannya nampak seperti dia ini sedang membersihkan, menunjukkan yang dia ni tak buat dosa, tetapi maksudnya itu begitu tajam. Fa inna hadha jam'un baina qabisain. Orang yang begini, kata Al-Imam Al-Ghazali, dia menghimpunkan dua kejelekan. Yang pertama, ahaduhuma al-ghibatu idh hasala bihi tafahum. Pertamanya dia mengumpat. Keburukan, kejelekan yang pertama itu adalah mengumpat. Kenapa? Kerana daripada ungkapannya itu telah terhasillah kefahaman, telah hasillah jelas daripada maksud yang dia nak katakan. Wal akharu tazkiyatun nafsi wassana'u 'alaiha bitaharruji wassalahi. Yang keduanya, bila dia menyatakan ungkapan yang begitu, dia ada elemen tazkiyatun nafsi, iaitu dia menyucikan dirinya daripada sebarang keaiban. Dia kata orang itu, bila orang itu pergi berjumpa dengan pemerintah sebagai contoh, maka dia kata, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala membaikilah dia. Dan aku juga bersedih, aku juga rasa kecewa dengan perbuatan dia. Maka di situ apa? Di situ ada elemen dia menganggap dirinya itu baik. Dia menyucikan dirinya daripada kekurangan, menyucikan dirinya daripada keaiban. Dalam masa yang sama, dia memindahkan kejahatan kepada orang lain. Bila orang itu pergi jumpa dengan pemerintah, aku tak jumpa, maka aku baik, maka orang itu tak baik. Dia ada elemen tersebut.
Maka sebab itu, kata Al-Ghazali, orang yang begini ada dua kejelekan. Pertama, dia mengumpat. Yang kedua, dia kata dia itu baik, orang lain tak baik. Walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahu Allahu ad-du'a fad'u lahu fi sirri. Tapi kalaulah engkau ini benar-benar ikhlas dalam doamu, mana bila kita katakan ni aslahahu Allah, kita doakan dia, moga Allah itu bagikan kebaikan, Allah memperbaiki urusannya. Kalau kita ikhlas nak doa, kata Al-Ghazali, fad'u lahu fi sirri, doalah dalam keadaan yang tersembunyi, diam-diam. Contohnya selepas daripada solat, kita doakan teman kita yang tak baik itu, ataupun ulama yang kita nampak zahir tak baik itu, kita doa. Kalau itu ikhlasnya niatmu, kenapa perlu engkau zahirkan? Tetapi gunakanlah kesempatan, gunakanlah ruangan dalam keadaan sir itu untuk berdoa. Bukankah itu tempat yang lagi mustajabnya doa? Wa in igtanamta bisababih fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa izhara aibih. Dan jika engkau benar-benar sedih dengan tindakannya itu, engkau tak akan buat. Makna engkau tak akan menzahirkan. Bila engkau benar-benar sedih dengan tindakannya itu, engkau kecewa dengan tindakannya itu, maka tanda kepada kesedihan, tanda kepada kekecewaan engkau, apa dia? Fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa izhara aibih. Engkau tidak ingin untuk menzahirkan keaibannya. Wa fi izharika al-ghamma bi'aibihi izharun li'aibihi. Tetapi apabila engkau menzahirkan kesedihan dengan aibnya itu adalah izharun li'aibihi, menzahirkan bagi aibnya. Wa yakfika zajiran 'anil ghibati qawluhu 'azza wa jal wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka kata al-Imam al-Ghazali, wa yakfika zajiran 'anil ghibati, memadai ataupun cukuplah kepadamu itu peringatan daripada mengumpat ini oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum baghda. Janganlah engkau mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Faqad shabbahaka Allahu bi'akilil maitah fama ajdara an tahtariza minha wa yamna'uka min ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura ila nafsik hal fika aibun zahirun aw batin wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahra. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ulama menyebutkan di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang mengumpat itu dengan memakan daging saudaranya. Bagaimana sakitnya, bagaimana terkesan dan rasa sakitnya bila mana jasad kita itu dirobek, jasad kita itu dihiris, jasad kita itu disakiti. Maka begitulah juga apabila maruah orang itu disakiti, dirobek, mereka juga akan turut merasai kesakitan tersebut. Maka sebab itu di sini ulama menyatakan Allah mengumpamakan orang yang mengumpat, orang yang menceroboh maruah orang lain, perasaannya itu akan terasa sakit seperti mana jasad yang zahir apabila dihiris, dirobek akan terasa sakit. Maka begitulah perumpamaan yang Allah berikan untuk mendekatkan kefahaman kepada kita. Bila mana anggota zahirmu itu terasa sakit dengan sesuatu yang menyakitkannya, begitulah juga perasaannya itu akan juga terguris, akan rasa sakit apabila ianya itu dirobek. Lau tafakkarta fi wa huwa an tanzura ila nafsik hal fika aibun zahirun aw batinun. Jadi di sini juga sebagai peringatan kepada kita, bila mana kita nak mengumpat orang
Bila mana kita nak mengata orang, bila mana kita nak melihat kekurangan-kekurangan orang, maka perhatikan pada diri kita. Hal fika aibun zahirun aw batin? Bukankah pada dirimu itu juga ada keaiban zahir dan batin? Wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahra? Dan bukankah engkau juga melakukan maksiat secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan? Fa in arafta zalik min nafsik, maka apabila engkau mengetahui yang demikian itu daripada dirimu, engkau tahu yang diri engkau juga tidak dapat terlepas daripada maksiat, baik zahir ataupun batin, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Fa'lam anna ajzahu 'anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaihi ka'ajzika wa uzrahu ka'uzrik. Maka begitulah keadaan orang lain. Kalau engkau juga tak mampu nak membebaskan diri daripada keaiban, tak dapat nak membebaskan diri daripada maksiat, maka begitulah juga orang lain. Maka bila mana kita nak mengata dekat orang, ingatlah juga diri kita juga tidak sempurna, diri kita juga tidak sebaik mana, maka begitulah orang lain juga ada keuzuran tersebut. Fa in satartahu satarallahu ta'ala 'alaik wa in fadahtahu sallallahu 'alaika alsinatan hiddada yumazziquna 'irdaka fid dunya thumma yafdahuka Allah ta'ala fil akhirati 'ala ru'usil mala'i. Lagi kata al-Imam al-Ghazali seterusnya, fa in satartahu satarallahu ta'ala 'alaik. Jika engkau menutup keaibannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup keaibanmu. Wa in fadahtahu, jika engkau mendedahkan ataupun jika engkau membuka keaiban orang tersebut, sallallahu alaika alsinatan hiddada, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan pula ke atasmu itu lidah-lidah yang lebih tajam. Yumazziquna 'irdaka fid dunya, yang akan menyebut-nyebut, yang akan mencari 'irdaka fid dunya. Fa in satartahu satarallahu ta'ala 'alaik. Maka jika engkau menutupi keaibannya, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibmu. Wa in fadahtahu sallallahu 'alaika alsinatan hiddada. Tetapi jikalau engkau suka mendedahkan keaibannya, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk mendedahkan keaibanmu di dunia ini. Summa yafdahuka Allah ta'ala fil akhirati ala ru'usil malak. Kemudian Allah akan mendedahkan pula segala rahsiamu di akhirat kelak di hadapan segala makhluk di padang mahsyar. Wa in nazarta ila zahirik wa batinik falam tatalli' fihima ala aibin wa naqsin fid dinin aw dunya. Dan jika engkau melihat kepada zahir dan batinmu, falam tatalli', padahal engkau tidak melihat pada keduanya itu, ala aibin wa naqsin fi dinin aw dunya. Tapi bagaimana kalau engkau memerhatikan kepada diri engkau itu, engkau tak dapati keaiban? Maknanya bila kita tengok diri kita, rupanya kita perhati, oh tak ada keaiban diri aku. Maknanya aku ni sempurna, aku ini lengkap. Fa'lam, maka ketahuilah, anna jahlaka bi'uyubi nafsik aqbahu anwa'il hamaqati wala aiba a'zamu minal humki. Maka pada ketika itu ketahuilah, anna jahlaka, bahawa sesungguhnya kejahilanmu, bi'uyubi nafsik, berkenaan dengan keaiban dirimu, aqbahu anwa'il hamaqah, iaitu seburuk-buruk, sejahat-jahat kejahilan. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Maka bila mana kita
memerhatikan, meneliti kepada diri kita, kita dapati aku ini tidak ada sebarang kekurangan, aku ini tidak ada sebarang kekurangan, aku ini tidak ada sebarang keaiban, maka ketahuilah bahwasanya kejahilan kita terhadap keaiban diri itu merupakan seburuk-buruk kejahilan. Maka kata ulama di sini sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak menampakkan keaiban ataupun tidak menampakkan kekurangan diri. Maka di sana ada pedoman, ulama berikan 4 pedoman kepada kita untuk kita mengetahui keburukan ataupun kejelekan peribadi kita. Yang pertamanya, carilah guru, iaitu guru yang dipanggil sebagai guru yang murabbi, yang dapat mengetahui keaiban diri. Dengan sohbahnya kita dengan syekh murabbi, syekh tarbiyah, dia akan mendidik peribadi kita daripada akhlak-akhlak yang tercela meningkat kepada akhlak yang baik. Maka ini agak sulit. Namun kata ulama, dengan doa yang ikhlas, dengan doa yang benar, dengan niat yang benar untuk menemui guru yang murabbi, syekh tarbiyah, insya-Allah Allah akan pertemukan. Tapi pastikan niat yang benar, niat yang ikhlas, dan juga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya untuk bertemu dengan syekh tarbiyah yang akan mengasuh jiwa kita, insya-Allah Allah akan pertemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak temui guru yang syekh tarbiyah ini, guru yang mengetahui penyakit-penyakit hati ini, doktor-doktor hati ini, kalau kita tidak temui, maka yang keduanya, dapatkanlah teman yang benar-benar, teman yang baik, teman yang akan menasihati kita di saat kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita ada kawan yang ramai, tetapi adakah kawan-kawan kita itu benar-benar akan menasihati atas kesalahan yang kita lakukan? Ada sebahagiannya tidak, tetapi untuk kita nak mengislahkan, untuk kita nak memperbaiki diri, yang keduanya, carilah teman yang betul ataupun teman yang baik yang dapat menasihati. Yang ketiganya, kita ambil juga perkataan musuh kita. Bila musuh kita menyatakan yang tidak baik tentang kita, maka kita terimalah tentang ucapannya itu. Boleh jadi benar apa yang dia ungkapkan, walaupun kebiasaannya musuh ini dia tak akan cakap benda yang betul. Tetapi bila mana musuh membicarakan yang tidak elok terhadap kita, terimalah ianya sebagai yang positif untuk kita baiki diri. Dan yang keempatnya, kita ambillah perkara-perkara jelek yang dilakukan oleh manusia, oleh kebanyakan orang, itu sebagai pedoman untuk kita tak melakukan seumpama tersebut. Maka 4 perkara tadi, yang pertamanya adalah dapatkan syekh tarbiyah, yang keduanya teman yang betul, yang ketiganya pandangan musuh, dan yang keempatnya perbuatan yang tidak elok daripada masyarakat sebagai pedoman untuk kita tidak melakukannya. Walau aradallahu ta'ala bika khaira labassaraka bi'uyubi nafsik. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padamu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan aib-aib dirimu. Faru'yatuka nafsak bi'aini ridha ghayatu ghawabatika wa muntaha jahlik. Jikalau dia menghendaki kebaikan pada dirimu, tentu dia Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadamu akan aib dirimu. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai orang yang bersih, bila mana engkau melihat dirimu sebagai orang yang bersih, faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha, bila mana engkau melihat akan dirimu itu dengan pandangan yang bersih, ghayatu ghabawatik, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha ghayatu ghabawatika wa muntaha jahlik. Summa in kunta sadiqan fi zannik fashkurillaha ta'ala alaih. Tetapi jika engkau benar pada sangkaanmu itu, fashkurillaha ta'ala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tufsidhu bisalbin nasi wattamadmudi bi'a'radihim fa inna dhalika min a'zamil uyub. Seandainya engkau benar pada sangkaanmu, maksudnya betul, oh kita ni memang tidak ada aib, maka banyak-banyakkanlah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa bersyukur kepada Allah? Supaya tidak adanya rasa ujub,
tak rasa kebaikan itu datang daripada diri sendiri, tetapi memandang Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kelebihan-kelebihan tersebut. Wala tufsidhu bisalbin nasi, dan mengapa pula engkau mahu memaki orang lain dan mempersendakan kesalahan mereka. Fa inna zalika min a'zamil uyub, bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang sangat besar. Fa inna dzalika min a'zamil uyub, fa inna dzalika min a'zamil uyub, maka sungguhnya yang demikian itu adalah daripada sebesar-besar keaiban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam.